Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairi bin Osman akan membentangkan satu assignment penulisan akademik 2 yang bertajuk keperluan sokongan masyarakat dalam program transisi kerjaya golongan orang kelainan upaya dalam meningkatkan taraf hidup. Okey, untuk pengenalan. Sejak merdeka lagi, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan bagi meningkatkan kesejahteraan hidup, seperti menyediakan peluang pekerjaan, bagi menambah pendapatan, kualiti kesihatan, penempatan yang selesa, kemudahan asas yang lengkap dan persekitaran alam yang bersih dan sihat. Okey, peningkatan kualiti dan kesejahteraan hidup tidak dinikmati secara menyeluruh oleh segenap lapisan masyarakat disebabkan terdapat perbezaan dari pelbagai faktor demografi dan masyarakat seperti yang diperkatakan sekarang ni B40, M40, T20, di mana setiap lapisan masyarakat ini mempunyai keselesaan hidup yang berbezalah. Jadi fokus ataupun objektif kajian saya ni berdasarkan ataupun lebih tertumpu kepada golongan orang kelainan upaya ataupun yang biasa kita dengar OKU, di mana OKU ni sangat-sangat apa yang saya perhatikan sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat bergantung, sangat-sangat berharap sokongan daripada kita lah sebagai masyarakat di sekeliling mereka. Okey, objektif kajian ini adalah yang pertama untuk mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap keperluan kerjaya OKU dalam meningkatkan taraf hidup. Maknanya masyarakat di sini adalah merujuk pada kita semua, orang-orang yang berada di sekelilingnya. Apa persepsi kita ataupun apa pandangan kita pada mereka, terhadap mereka untuk meneruskan kehidupan mereka seharian. Okey, objektif yang kedua adalah untuk menilai keberkesanan program transisi kerjaya kepada orang kelainan upaya dalam meningkatkan taraf hidup. Seperti yang kita ketahui, banyak aktiviti-aktiviti program-program pusat-pusat pendidikan telah disediakan oleh kerajaan ataupun NGO. Dan oleh sebab itu, adakah pusat-pusat ataupun perkara-perkara yang diwujudkan oleh kerajaan ini memberi kesan kepada golongan OKU ini melalui program transisi kerjaya yang kita hendak terapkan kepada golongan ini supaya dapat meningkatkan taraf hidup mereka di kemudian hari. Okey, objektif yang ketiga adalah mengenal pasti pandangan dan kesedaran masyarakat terhadap kerjaya orang kelainan upaya dalam masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup. Apa pandangan ataupun kesedaran masyarakat terhadap golongan ini dalam meningkatkan taraf hidup? Adakah pandangan kita ini mereka ini menyusahkan ataupun ramai lagi masyarakat yang tidak tahu, tidak sedar akan kewujudan golongan OKU ini? Adakah mereka penting di dalam masyarakat ini? Okey, persoalan kajian. Yang pertama, apakah persepsi masyarakat terhadap keperluan kerjaya OKU dalam meningkatkan? Apa pandangan masyarakat, yang masyarakat fikirkan? Adakah penting tak penting keperluan kerjaya ini kepada OKU? Okey, yang kedua, bagaimanakah program transisi kerjaya memberi kesan positif kepada orang kelainan upaya dalam meningkatkan taraf hidup? Apa yang ada dalam program kerjaya ini dan bagaimana program ini boleh memberi kebaikan kepada golongan OKU untuk meningkatkan taraf hidup? Okey, persoalan yang ketiga,
apakah pandangan dan tahap kesedaran masyarakat terhadap kerjaya orang kelainan upaya dalam meningkatkan taraf hidup? Pandangan kita lah, pandangan masyarakat di luar sana. Okey, permasalahan yang ada, yang cuba dikaji, yang cuba diselesaikanlah. Ramai di kalangan orang kelainan upaya bermasalah untuk merebut peluang kerja dan meningkatkan pendapatan bagi meneruskan kehidupan diri dan keluarga selepas tamat sekolah. Ini antara permasalahan yang kata umum, yang selalu kita dengar, merebut peluang disebabkan masalah faktor fizikal mereka, masalah faktor IQ mereka, masalah faktor sosio mereka. Okey, yang kedua, bilangan orang kelainan upaya yang peroleh pekerjaan yang baik di sektor awam dan swasta sangat kurang. Ini masalah sekarang. Kenapa bilangan pekerja dan OKU dan sektor awam dan swasta sangat kurang? Kenapa? Adakah sebab kekurangan faktor kekurangan fizikal mereka, ataupun adakah kos untuk menanggung mereka tinggi, ataupun adakah kecekapan orang OKU ni tidak setanding dengan orang normal? Okey, masalah yang ketiga, kenapa keadaan ini berlaku dan adakah pekerja orang kelainan upaya tidak dapat menghasilkan produktiviti sama seperti dengan pekerja normal? Okey, yang keempat, apakah sebenarnya isu yang sedang dihadapi oleh golongan orang kelainan upaya ini dari peringkat awal hingga menghadkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Okey, itu pun yang kita nak tahu. Apa yang sebenarnya dari awal peringkat sekolah hingga akhir, apa yang menghadkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan? Okey, seterusnya literature. Pelaksanaan program transisi kerjaya untuk golongan kelainan upaya sememangnya bertujuan untuk membekalkan ilmu kemahiran yang bersesuaian dengan kehendak pasar kerja yang ada sekarang dan keboleh saingan. Memang program transisi kerjaya ni telah diperkenalkan di peringkat sekolah menengah lagi. Antara objektif utamanya adalah untuk mendedahkan golongan OKU ini dengan situasi kerja sebenar. Okay. Menurut satu sumber Kementerian Pelajaran Malaysia 2012, kepentingan menyediakan pendidikan yang sesuai untuk murid berkeperluan khas dan golongan ini lebih sesuai menggunakan kurikulum vocational dengan kemahiran hidup berbanding kurikulum akademik. Okey. Okey, sememangnya kurikulum vocational amat dititik beratkan kepada golongan ini, kerana kurikulum akademik memang orang kata pelajar-pelajar OKU ni kata ke belakang, tetapi kurikulum vocational kita boleh terapkan, kita boleh perkasakan kepada mereka supaya mereka dapat menguasai sesuatu kemahiran tersebut. Okey, kemahiran vocational sangat membantu golongan orang kelainan upaya dalam mempersiapkan diri untuk bekerja setelah tiba masanya kelak. Makdarah et al. 2012. Sebab itulah sekarang ini telah diwujudkan SKM pendidikan khas, telah diwujudkan supaya kemahiran yang akan dikuasai oleh golongan OKU di peringkat sekolah menengah, dari sekolah menengah diiktiraf dan mendapat sijil kemahiran Malaysia. Okey, program transisi kerjaya pada masa kini mempunyai reka bentuknya tersendiri mengikut kehendak pasar kerja semasa dan perkhidmatan yang dibina bersesuaian dengan keperluan dan keupayaan diri. Makdarah et al. Okey, metodologi kajian populasi dan sampel. Teknik persampalan yang dipilih adalah persampalan kebarangkalian rawak mudah telah digunakanlah. Okey, teknik ini digunakan bagi memastikan setiap subjek dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih
dan dapatan kajian dapat dibuat secara generalisasi kepada populasi. Populasi yang saya pilih adalah di kalangan masyarakat masjid tanah. Masjid tanah, tak salah, golongan majikan, golongan guru, orang awam biasa, pusat-pusat pendidikan seperti college community, kemas, PDK pusat dalam komuniti. Okey, masyarakat yang menjadi fokus pengkaji ialah gabungan individu yang dekat dengan golongan orang kelainan upaya ini seperti bapa, keluarga, guru-guru, komuniti setempat, NGO atau agensi kerajaan dan juga bakal-bakal majikan. Okey, instrumen yang digunakan pakai adalah menggunakan soal selidik. Dan soal selidik ini dibina mengandungi 4 bahagian utama A, B dan C. Bahagian A mengandungi maklumat yang berkaitan demografi responden lah. Kemudian bahagian B mengandungi maklumat yang berkaitan persepsi masyarakat tentang keperluan sokongan terhadap orang kelainan upaya. Okey, bahagian C berkenaan keberkesanan program transisi kerjaya tadi kepada orang kelainan upaya. Dan kemudian bahagian D mengandungi item berkaitan pandangan dan kesedaran masyarakat tentang keperluan orang kelainan upaya. Okey, kemudian skala Likert jenis 5 mata digunakan untuk menilai dapatan pada item bahagian B, C dan D. Responden perlu menjawab jawapan menandakan jawapan yang bersesuai berlandaskan kategori. Soal selidik akan diedar menggunakan Google Form secara rawat mudah kerana faktor masa, kos dan pandemik yang berlaku sekarang ni. Okey, reliability soal selidik tadi. Item-item soal selidik telah dinilai menggunakan SPSS. Tengok untuk melihat konsep alfa ialah bagaimana sesuainya hubungan item-item sebagai satu set soalan. Semakin hampir nilai alfa itu pada 1, semakin tinggilah dia punya kepercayaan dalaman item tersebut. Okey, jadi hasil reliability item-item yang saya bina dari item ini saya ambil dari sumber-sumber internet, kemudian diubah sesuai mengikut keupayaan ataupun persekitaran responden. Jadi untuk item bahagian B, maklumat yang berkaitan persepsi masyarakat tentang keperluan sokongan terhadap orang kelainan upaya, dia punya nilai reliability adalah konsep alfanya adalah 7.5. Jadi kalau kita lihat dia punya jadual kebolehpercayaan, 7.5 berada dalam lingkungan tinggi. Maknanya item ini boleh dipercayai. Okey, kemudian kita tengok item bahagian C, keberkesanan program transisi kerjaya kepada orang kelainan upaya, juga berada dalam lingkungan tinggi, 0.889. Okey, kemudian item bahagian D, pandangan dan kesedaran masyarakat tentang keperluan orang kelainan upaya, juga berada dalam lingkungan boleh dipercayailah, boleh diguna pakai. Okey, kemudian analisis data. Proses menganalisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik berbentuk inference. Statistik deskriptif merujuk kepada
pemerihalan sesuatu peristiwa dengan merumuskan data kajian dalam bentuk teknik pengukuran yang mudah. Kemudian statistik deskriptif ini melibatkan analisis frekuensi, mean dan sesian piawai. Bagi membuat perbandingan, saya telah menggunakan ujian T berdasarkan interpretasi skor mean Jamil Ahmad. Okey, ini item bahagian A ya, untuk analisis data. Responden 50 orang, itu daripada 15 lelaki, 34 perempuan. Dia punya persen 32 untuk lelaki, 68% untuk perempuan. Okey, ini analisis mengikut umur lah, di mana responden yang berumur 20 hingga 30 tahun ramai. Yang ramai yang memberi komitmen menjawab soalan secara Google Form ini. Dan selebihnya adalah 31, 40 dan 40 tahun ke atas. Okey, ini bahagian demografi lagi, sektor pekerjaan responden. Yang paling ramai adalah pelajar sekolah atau universiti. Ini lebih kepada universiti sebenarnya. Ini pandangan pelajar universiti untuk masa depan ni amat diperlukan juga. Kemudian diikuti oleh responden yang bekerja di sektor kerajaan 21 ataupun 42%. Okey, ini item bahagian B, maklumat yang berkaitan persepsi masyarakat tentang keperluan sokongan terhadap orang kelainan upaya lah. Okey, jadi kesimpulannya adalah golongan orang kurang upaya sangat memerlukan sokongan daripada masyarakat sekeliling untuk meneruskan dan memajukan diri mereka ke tahap yang lebih baik, termasuklah perihal hubungan sosialisasi. Golongan ini kalau kita lepas tangan, tak bagi mereka peluang, mereka akan terus tenggelam lah. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk memberi peluang dan mencungkil bakat mereka sebenarnya. Peluang tidak perlu sama level dengan pekerja normal, tapi cukup hanya memperlihatkan kita memberi bantuan kepada mereka dengan sekadar kemampuan yang ada pada mereka. Okey, itu saja daripada saya. Maaf kalau banyak kekurangan. Sebenarnya golongan ini sangat dekat dengan saya, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada golongan ini kerana banyak mengajar saya erti kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.